Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam ini kita bertemu lagi dalam sambungan kisah Nabi Ibrahim alaihi salam part 2, yang mana kita pun tahu sebahagian daripada kisah para anbiya ni ada yang diperincikan oleh Allah lebih daripada sebahagian daripada para anbiya dan rasul yang lain. Jadi ada kisah para nabi yang lebih singkat ataupun lebih ringkas kisah mereka, dan ada sebahagian para nabi yang lebih panjang ataupun lebih banyak kisah-kisah yang telah diperincikan oleh Allah Azza wa Jal. Dan pada siri yang lepas kita dah berbincang tentang kehidupan awal Nabi Ibrahim alaihi salam, macam mana Nabi Ibrahim start bermula untuk nak berdakwah kepada kaumnya, kepada ayahnya, dan beberapa apa yang disebutkan di dalam Al-Quran tentang hujah-hujah, argumen-argumen Nabi Ibrahim alaihi salam bersama dengan kaumnya. Jadi insya-Allah pada malam ini seperti biasa kita akan bersiaran di live Facebook Global Ihsan. Saya juga ada sharekan di Facebook saya sendiri di page kami Ninja Medin Sini Hadis, dan kita juga bersiaran secara live dengan sahabat-sahabat kita di IG, di live IG. Marhaban bikum fi hadhil halqatil jadidah insya-Allah. Jadi pada malam ni kita akan sambung lagi kisah Nabi Ibrahim alaihi salam yang seterusnya, iaitu hijrah, kisah Nabi Ibrahim alaihi salam berhijrah ke Syam. Okay, kita pun dah sebut pada minggu yang lepas bahawa Nabi Ibrahim AS ni dia asalnya daripada Iraq di kawasan Babylon. So dekat situ daripada tempat kaumnya, selepas berlakunya kisah Nabi Ibrahim itu cuba dibakar oleh api, kemudiannya Nabi Ibrahim pergi ke satu tempat yang lain, dan kemudian Nabi Ibrahim AS pun mula untuk pergi ke Syam, especially ke bumi Palestin. Okay, apa kata Allah Azza wa Jal? Dalam sebuah firman yang Allah Azza wa Jalla firmankan dalam suratul Ankabut, Allah kata, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa'amana lahu Lut wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaquba wa ja'alna fi dhurriyyatihi an-nubuwwata wal kitab wa atainahu ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Allah Azza wa Jalla kata, maka Lut, iaitu anak saudara kepada Ibrahim, membenarkan kenabian. This ayah menunjukkan bahawa Nabi Lut beriman daripada seruan bapa saudaranya Nabi Ibrahim AS. Fa'amana lahu Lut. Nabi Lut pun beriman dengan seruan kenabian Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim pun berkata, sesungguhnya aku akan berpindah ke tempat yang telah diperintahkan oleh Allah kepada aku, dan sesungguhnya dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kemudian Allah kata, kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishaq dan Yaqub, iaitu anaknya nanti, iaitu Ishaq dan cucunya Yaqub, dan kami jadikan kenabian dan Alkitab pada keturunannya, dan kami berikan kepadanya balasan di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat termasuk daripada kalangan orang yang saleh. Maka Nabi Ibrahim pun tinggalkan kaumnya di Iraq dan berhijrah kerana perintah Allah Azza wa Jal. Masa tu kalau kita nak tahu khabarnya, isteri kepada Nabi Ibrahim iaitu Sarah masih tidak memiliki anak. Saat tu Nabi Ibrahim ni memang tak ada anak siapa-siapa pun. Yang ikut Nabi Ibrahim berhijrah masa tu adalah anak saudaranya Lut, iaitu kita dah sebut juga pada minggu yang lepas, Lut bin Haran bin Azar. Jadi Haran ini adalah dikatakan adik-beradik kepada Nabi Ibrahim AS. Azar adalah ayah kepada Nabi Ibrahim. Kemudian nanti Allah akan takdirkan, Allah akan kurniakan anak-anak yang saleh kepada Nabi Ibrahim, dan Allah akan berikan kepada keturunan Nabi Ibrahim itu ada mereka yang dilantik menjadi Nabi dan Rasul, dan mereka juga ada di antara mereka yang akan diberi Alkitab. Dan semua Nabi yang diutuskan setelah daripada Nabi Ibrahim hakikatnya adalah daripada keturunan Nabi Ibrahim. So that's why kita kata para anbiya dan rasul ni dia ada 3 gelombang. Satu, Nabi
Nabi Adam alaihissalam, ini first fasa sebagai manusia yang pertama. Kemudian setelah 10 generasi lebih kurang datangnya Nabi Allah Nuh alaihissalam. Nabi Allah Nuh ni setelah zaman dia ni, semua umat manusia ni kecuali orang yang beriman telah dihapuskan, maka tinggallah hanya mereka yang beriman ni datang daripada susu galuh orang yang beriman, dan para nabi yang selepas daripada Nuh datang daripada keturunan Nabi Nuh. Selepas itu gelombang yang ketiga iaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Semua nabi-nabi yang datang selepas zaman Nabi Ibrahim ni semua datang daripada keturunan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah kita kata satu bentuk penghormatan Allah Azza wa Jal kepada Nabi Ibrahim yang sanggup untuk nak meninggalkan tempat kelahirannya, keluarganya, kaum kerabatnya, yang demi untuk nak pergi ke sebuah tempat demi beribadah kepada Allah Azza wa Jal dan menyeru manusia kepada agama Allah. Dan daerah yang telah diperintahkan oleh Nabi Ibrahim untuk pergi itu adalah kita sebut sebagai daerah Syam. Which is Syam ni dia merangkumi kawasan-kawasan seperti Palestin, seperti Syria sekarang, Jordan, yang mana itu semua dahulunya dikenali sebagai Syam. Dan inilah apa yang telah Allah tegaskan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah kata ilal ardil lati barakna fiha, iaitu Nabi Ibrahim ini pergi berhijrah kepada sebuah negeri yang telah kami berkati. Kemudian walaupun daripada sudut keberkatan itu ada khilaf daripada pandangan ulama, ada yang mengatakan ia bermaksud Makkah, iaitu merujuk kepada nanti bila Nabi Ibrahim tinggalkan anaknya kepada isterinya Hajar itu di Mekah. Tapi ada juga kata ia bermaksud maksudnya adalah Baitullah ataupun Baitul Maqdis. Baitul Maqdis adalah bumi para anbiya dulu. Kemudian walaupun kat sana ada daripada sumber Israiliyat menerusi riwayat Ka'ab al-Ahbar yang kata bahawa bumi yang diberkati itu adalah Haran di Syam. Dan kita pun dah sebut sebelum ini daripada kalangan ahli kitab bahawasanya Ibrahim alaihissalam dikeluar daripada daerah Babylon dengan Nabi Allah Lut, anak saudaranya. Family dia juga Nahor dan juga isterinya Sarah, dan dikatakan isteri saudaranya iaitu Milka juga bersama-sama dengan rombongan Nabi Ibrahim ini keluar ke bumi Syam, dan mereka singgah di Haran, dan di sanalah ayah kepada Nabi Ibrahim pergi ke arah Syam. Dekat sana Nabi Ibrahim ni bertemu dengan Sarah. Dikatakan Sarah ni adalah puteri kepada pemimpin di Haran sana. Dan Sarah sendiri pun ada mengkritik agama yang dianuti oleh kaumnya, sehinggalah Nabi Ibrahim alaihissalam menikahinya kerana melihat Siti Sarah ni ada ciri-ciri orang-orang yang beriman. Dan dalam satu riwayat yang masyhur, Sarah ni adalah puteri kepada pakcik dia, iaitu puteri pakcik yang dinamakan juga dengan Haran, di mana yang kita kata kota Haran ini nisbah kepada lelaki tersebut. Tetapi ada juga yang mempertikaikan riwayat ini. But apa pun, Siti Sarah alaihissalam telah berkahwin dengan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam perjalanan Nabi Ibrahim itu pergi ke bumi Syam. Dan masa Nabi Ibrahim alaihissalam sampai sahaja di daerah Syam, maka Allah Azza wa Jal telah mewahyukan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, iaitu Allah kata sesungguhnya Allah telah menjadikan tanah ini untuk anak keturunan sepeninggalan. Maksudnya Allah akan jadikan di bumi ini akan datang ramai daripada anak-anak keturunannya yang akan datang. That's why kalau kita tengok ramai para anbiya yang ada kaitan dengan bumi Syam ataupun Palestin, dan juga kita tengok di sanalah tempat berlakunya pertembungan agama sejak daripada dulu, daripada Yahudi, Kristian dan Islam.
Mungkin siapa yang pernah pergi ke Baitul Maqdis pun boleh tengok dekat sana masyarakat Islam, Jews dengan orang-orang Islam hidup bersama di situ kerana mereka mempunyai sejarah unik tersendiri di Baitul Maqdis. Kemudian satu hari itu dalam riwayat Israiliyat juga ada sebut tentang kisah Sarah dengan Raja Mesir, yang mana Nabi Ibrahim berpesan kepada Sarah, dia kata kalau nak masuk Mesir nanti bagi tahu dekat orang yang cek tu aku ini adalah saudara kamu sahaja. Sebab dekat sana ada raja yang mana dia akan ambil lah isteri-isteri orang yang cantik ni dan dia akan bunuh suami-suami dia. Dan kemudian inilah yang kita kata, yang kita maksudkan macam kona-kona sikit daripada Nabi Ibrahim. Yang ketiga, yang pertama kita dah sebut pada minggu lepas bila Nabi Ibrahim kata kepada kaumnya, aku sakit. Walaupun dia tak sakit sebenarnya, mungkin dia maksudkan dia sakit hati lah dengan perangai kaum dia. Yang kedua, bila dia kata berhala inilah yang melakukannya, maksudnya berhala ni sebab dia nak berdakwah kepada kaumnya, dia nak suruh kaumnya tu berfikir bila dia kata berhala ni yang buat, so dia orang tahu berhala ni tak boleh bercakap dan tak boleh nak berikan apa-apa. Yang ketiga adalah bila Nabi Ibrahim suruh Sarah untuk bagi tahu bahawa dia hanyalah saudara kepada Sarah. So this is tiga yang dipanggil sebagai tiga situasi yang Nabi Ibrahim rasa dia berbohong. Tapi macam kita dah sebut sebelum ini bukan pembohongan yang dilarang oleh agama, tetapi ianya adalah berbentuk tauriah. Tauriah which is dia hanya cover up. Yang tidak kelentong, it's kind of true, tetapi dia tidak seperti apa yang dimaksudkan oleh pihak yang kita bercakap ataupun yang bertanya itu. Itu maksudnya 3 kali. Sebab bila sampai dekat sana, mereka ini memang tak bagi can lah, dia akan bunuh. Kalau kata sebab masa tu Fir'aun di Mesir ketika itu dia jenis yang sangat-sangat kejam. Akibat daripada itu, maka bila Nabi Ibrahim sampai ke pagar ataupun di kawasan Mesir tersebut, memang Sarah itu diambil lah, tetapi Nabi Ibrahim terselamat sampai bila mana diambil oleh raja tersebut, tapi Allah nak jaga Siti Sarah. Allah bukakan hijab kepada Nabi Ibrahim AS untuk nampak apa yang dilakukan ataupun apa yang berlaku dekat isterinya yang masa tu berada di istana Fir'aun tersebut. Fir'aun tersebut cuba untuk nak menggoda Sarah ataupun untuk nak bermesra dengan Sarah. Tetapi Allah jaga Sarah sampai bila dia nak pegang Sarah, tiba-tiba tangan dia tak boleh nak pegang. Tak boleh, berkeras lah, jadi sakit. Kemudian kali kedua dia nak cuba pun tetap yang sama, sampai kali ketiga dia rasa macam Sarah ini ada syaitan lah. Seolah-olah macam dia marah balik ke pengawal dia kata kamu telah membawa syaitan kemari. So daripada situ dia pun tak berani nak kacau Sarah. And even dalam kisah yang lain dia melihat bahawa Sarah ini sendiri sebagai wanita yang nampak sangat menjaga maruah, yang sangat beragama. Jadi walaupun Sarah ni someone yang is very 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 beautiful woman at that time, so dia tak dapat nak ganggu Sarah. Dan akhirnya bila dia rasa macam Sarah ini something yang istimewa, something yang magical dan tak boleh diganggu, dia hadiahkan kepada Sarah. Lepas dia bebaskan Sarah, dia hadiahkan dia punya gundik sebagai hamba untuk dihadiahkan kepada Sarah. So that's why asalnya Hajar itu adalah hamba kepada Sarah. Itulah yang berlaku. Sebahagian daripada sejarawan dia sebut bahawa Fir'aun Mesir ini adalah saudara kepada Ad-Dhahhak, sang raja yang terkenal dengan kezalimannya ketika itu. Yang mana Fir'aun Mesir ini hanyalah dia punya orang yang bekerja lah dengan Ad-Dhahhak tersebut yang dipertanggungjawabkan di Mesir. Tapi ada juga yang kata nama asli dia is Sanan ataupun Sinan bin Alwan bin Ubaid bin Uwaj bin Imlaq bin Lawith bin Sam bin Nuh. Jadi dia berbalik juga kepada keturunan Sam bin Nuh.
Dan itu apa yang berlaku ketika itu. So bila Nabi Ibrahim kembali daripada daerah Mesir menuju ke daerah At-Tayamun, satu daerah yang tak jauh daripada bumi, apa nama kita kata, the Holy Land, dan masa tu dia ada bawa sekali binatang-binatang ternak dia. Banyaklah dia ada bawa binatang ternak hamba, dan ditemani oleh Hajar which is kita kata hamba yang berasal daripada Qibti, wanita Qibtiyah daripada Mesir. Dan mereka pun dalam certain kisah menyebut Nabi Ibrahim punya business di Mesir itu quite good. Nabi Ibrahim dan Nabi Lut sama-sama usahakan binatang ternakan mereka, perniagaan yang sangat baik, but perkara itu mungkin tidak berapa disenangi oleh kaumnya, dan akhirnya membuatkan Nabi Ibrahim dan Nabi Lut keluar daripada Mesir untuk kembali semula ke Palestin. Dan Nabi Lut juga telah diperintahkan oleh Nabi Ibrahim untuk pergi ke satu daerah yang disebut sebagai daerah Al-Ghawr. Dan masa tu Nabi Lut pun singgah di satu kawasan yang dinamakan sebagai kota Sodom, yang asal perkataan sodomais Sodom tu daripada itulah, kota itulah yang terkenal dengan LGBT tu. Sampai dekat situ orang-orang diorang dapati orang-orang daripada kota Sodom itu someone is a very orang kata disgusting, ataupun kita kata disaster lah. So very terrible. So di situlah akhirnya Nabi Lut alaihi salam pun stay, dan Nabi Ibrahim pun pergi di jauh sikit daripada situ tapi still dalam bumi Palestin. Jadi kemudian di sanalah Allah telah wahyukan kepada Nabi Ibrahim AS untuk nak melihat ke arah selatan, melihat ke arah utara, melihat ke arah barat, melihat ke arah timur. Dan Allah berikan khabar bergembira kepada Nabi Ibrahim bahawa semua daerah ini akan diduduki oleh anak keturunannya sampai akhir zaman. Dan kelak anak keturunannya akan berkembang biak sampai jumlah mereka ini ibarat pasir yang ada di muka bumi ni. It's gonna be too much of so many people dekat sana. Dan itulah apa yang telah diperlihatkan kepada Nabi Ibrahim alaihi assalam. Kemudian dan selepas itu para sejarawan Islam ada mengatakan masa tu ada orang dekat tempat Nabi Lut sampai ni, ada depa ni mula-mula dia orang zalimi Nabi Lut, dia orang tahan, dia ambil harta benda yang dibawa oleh Nabi Lut, binatang-binatang ternakan yang berniaga dekat Mesir dulu pun diambil, dan khabar tersebut sampai kepada Nabi Ibrahim. Tapi itu adalah kisah-kisah yang dikhabarkan bahawa Nabi Ibrahim datang selamatkan Nabi Allah Lut, ambil balik, claim balik harta benda Lut, dan ada berlaku peperangan, Nabi Ibrahim pun berperang dengan mereka. Itu setengah daripada riwayat menyebutlah tentang kisah tersebut. Sebab tu daripada cerita ni dia bagi tahu makam Ibrahim adalah berdasarkan kepada satu tempat yang Nabi Ibrahim ni memimpin pasukan dia. Tapi wallahu ta'ala alam tentang kesahihan tersebut. Yang kemudian Nabi Ibrahim kembali ke daerahnya. Ibnu Kathir pun ada cerita tentang ni. Nabi Ibrahim kembali dengan membawa kemenangan dan disambut oleh raja-raja di daerah Baitul Maqdis. So kemudian Nabi Ibrahim stay lah dekat situ. So Nabi Ibrahim stay dekat Baitul Maqdis, tak jauh daripada situ. Nabi Lut awal-awalnya dulu dia stay dekat kota Sodom. Kemudian datanglah detik-detik yang mana akan Nabi Ibrahim ni melahirkan, bukan Nabi Ibrahim melahirkan, tapi akan dikurniakan anaknya yang telah ditunggu sekian lama, iaitu Nabi Ismail alaihi salam. Sebahagian daripada kalangan ahli kitab menyebutkan bahawa Nabi Ibrahim AS doa kepada Allah supaya dikurniakan keturunan yang baik. Kemudian Allah Azza wa Jal berikan khabar gembira kepada Nabi Ibrahim AS. Lepas, maksudnya Nabi Ibrahim ni dia dah duduk dekat Baitul Maqdis 20 years, dah lama dah. As we mentioned earlier, Nabi Ibrahim ni umur dia panjang. Dalam riwayat sejarah kata umur dia
yang seingat saya more than lebih daripada 160 tahun. Masa tu Sarah pun dia kata dekat Nabi Ibrahim, selepas Nabi Ibrahim ni, dia nampak suami dia ni menanti anak yang sekian lama. Sebab it is nature of father, diteringin anak lelaki kan, especially Nabi Ibrahim diteringin anak lelaki. Dan kemudian si Sarah ni dikatalah dekat Nabi Ibrahim, Allah tak bagi kepada aku anak. Jadi dia kata dekat Nabi Ibrahim, kau kahwinlah dengan hamba aku ini. Maksudnya dengan Hajar yang kita kata tadi, dia adalah hadiah daripada Fir'aun Mesir. Jadi itu sebagai salah satu solusi, which is bila mana dalam keadaan Sarah itu tak mampu untuk nak memberikan anak kepada Nabi Ibrahim, which is Sarah pun dah semakin tua, Nabi Ibrahim pun sudah semakin tua, diteringin kepada anak, dan diberikan keizinan kepada Nabi Ibrahim untuk berkahwin dengan Hajar supaya insya-Allah boleh dikurniakan anak yang diimpikan. So Nabi Ibrahim pun menikahi Hajar, dan tidak lama kemudian Hajar pun hamil. So this is something is very unique about women. Mula-mula dia okey, tiba-tiba dia tak okey. So bila je Hajar ini dia dah hamil, maka Sarah tu dah mula start cemburu. So bila dia dah cemburu, dia pun mengadu kepada Nabi Ibrahim. Maksudnya yalah, very emotional, sampaikan nampak macam tak dengam lah antara isteri pertama dan isteri kedua. So Hajar pun somehow dia rasa a bit uncomfortable, dan dia pun risau juga, takut kalau Sarah ni melakukan tindakan-tindakan yang boleh mendatangkan mudarat kepadanya. Tapi dalam satu khabar mengatakan bahawa malaikat pun bisik kepada Hajar, kata kamu jangan takut, sesungguhnya Allah telah menjadikan anak yang engkau kandung ni sebagai anak yang mulia. Dan kemudian malaikat pun perintahkan untuk memberikan khabar gembira bahawa dia akan melahirkan anak lelaki yang bernama Ismail, dan dia akan menjadi orang yang selamat, dan dia akan menguasai tanah Arab itu. Dan Hajar pun sangat bersyukur kepada Allah dengan berita gembira tersebut. Maksudkan berita gembira itu akan datang daripada keturunan Ismail, itu adalah manusia yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selepas Hajar melahirkan Nabi Ismail, bila dia melahirkan Ismail, masa tu Ibnu Kathir menyebut bahawa Nabi Ibrahim dah berumur what we call it 86 tahun. 86 tahun. Maybe for us it's very old, probably ataupun pada manusia at that era it's probably not so old. Mungkin dengan range usia kita sekarang like 50 plus, something like that. Dan which is kelahiran Nabi Ismail ni adalah 13 tahun sebelum daripada kelahiran adiknya Ishaq, Nabi Ishaq. So yang itu kita akan ceritakan sebentar nanti. Dan bila sahaja Nabi Ismail lahir, maka Allah beritahu kepada Nabi Ibrahim AS tentang berita gembira tersebut, dan Nabi Ibrahim pun sujud kepada Allah. Nabi Ibrahim sujud kepada Allah, dia very sangat-sangat gembira lah dengan perkara tersebut. Kemudian Allah pun berfirman kepada Ibrahim, aku telah mengabulkan permohonanmu dengan lahirnya Ismail, dan aku telah melimpahkan keberkatan kepadanya, dan aku telah menambahkan, mengembangbiakkan keturunannya dengan jumlah yang sangat banyak, dan akan lahir darinya 12 pembesar yang kesemuanya aku jadikan sebagai pemimpin bangsa yang besar. So Nabi Ibrahim sangat gembira kerana this is very special tentang anak ini, yang mana Allah jadikannya kepada keturunan anaknya Nabi Ismail alaihi salam ini. But bila Nabi Ismail lahir je, kecemburuan Sarah pun semakin menjadi-jadi. Sampai ke satu tahap dikatakan bahawa Hajar ni dia, saya tak tahu apa nak panggil, kononnya dia antara orang yang awal dulu memakai pedung ataupun entah apa istilah dia. Dia punca dia dulu di rumah mereka ini
kan tanah dia tak adalah marble something yang kita hidup sekarang, tak ada tiles apa, dia hanya tanah kan. So bila Nabi Ismail ni budak-budak baby, dia akan ada kesan, mungkin tengah pijak, tengah berjalan, tengah ni ke apa, dia ada kesan. So Hajar ni dia risau Sarah ni akan terasa hati bila tengok kesan-kesan anak ni, sebab mungkin dia cemburu dia tak dapat berikan anak kepada Nabi Ibrahim. Jadi Hajar ni selalu akan cuba bersihkan kesan-kesan tapak kaki budak, iaitu anaknya Ismail alaihissalam. Itu tahap dia dalam keadaan begitu. Akhirnya Allah pun wahyukan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk nak separatekan antara Hajar dan juga madunya Sarah. Maka kemudian Nabi Ibrahim pun bawa Sarah ini pergi ke satu tempat yang dia pun tak tahu lagi sebenarnya ke mana destinasi. Jadi Hajar pun ujian bagi dia. Dia tengok, dia tak tahu mana nak pergi. Dia tanya, ke mana kamu nak pergi? Kenapa kamu, adakah kamu akan tinggalkan kami kat sini tanpa ada bekalan, tanpa ada apa-apa? Tapi Nabi Ibrahim tak boleh nak jawab, sebab sekadar itulah yang Allah telah wahyukan kepadanya. Allah suruh wahyukan pergi ke satu tempat yang mana tempat itu pun masih lagi tak ada manusia, masih lagi dalam keadaan yang kering kontang, gersang, tanah gersang dekat sana. Jadi bila dibawa tu, Hajar pun, kalaulah kita sendiri pun, apa yang kita akan fikir pada kalau suami kita macam tu? Mesti kita akan rasa macam, apa hal ni? Kenapa ni? Kenapa dibawa kita tak tahu pergi mana, kemudian tinggalkan kita kat sini tanpa ada apa-apa bekalan? Nabi Ibrahim diam sebab dia tak boleh nak cakap. Because of dia hanya menanti wahyu daripada Allah. Sampailah Sarah, dia Hajar ni ditanya kepada Nabi Ibrahim, Allahu amarak, adakah Allah yang telah memerintahkan kamu untuk nak melakukan begini, nak tinggalkan kami sebegini? Nabi Ibrahim pun jawab, na'am, ya. Maka Hajar pun kata, kalau begitu Allah tidak akan membiarkan kami. Maksudnya Allah will never waste us, yang tidak akan mensia-siakan kami. Allah akan jaga. Kemudian dulu adalah dalam sesetengah kitab An-Nawadir yang it will be, tak boleh dipastikan kesahihan dia, seolah-olah memang masa tu dalam keadaan yang Sarah ni dia dah sangat-sangat semburu pada Hajar sampai ada berniat untuk boleh mencederakan Hajar. So this is riwayat yang kita tak boleh nak pastikan kesahihannya, but anyway mereka diseparatekan. Daripada Palestin, Nabi Ibrahim bawa Hajar dan Ismail itu pergi turun ke bawah sampai kepada Makkah yang lebih daripada 1000 kilometer jaraknya. Perjalanan dulu lagi lama, berapa bulan agaknya nak sampai ke sana, mungkin sebulan lamanya perjalanan. Dan dia tinggalkan Hajar di situ sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal. So sebab tu ulama dulu dikata wanita pertama yang macam kita kata apa, bedung ke apa ni, yang first kali buat yang duk kendongkan anak dekat badan ni is Hajar. Sebab macam tadi kita kata dia tak mau tinggalkan kesan jejak kaki Nabi Ismail kepada Sarah. Dia tak mau menimbulkan kecemburuan yang lebih dahsyat. Kemudian bila Nabi Ibrahim letak sahaja tinggalkan tempat itu, dia orang pun tanya, ke mana kamu nak pergi? Kat sini tak ada apa-apa pun, tak ada seorang pun dekat sini, tak ada bekalan makanan pun dekat sini. Dan bila tadi kita kata, bila Nabi Ibrahim bagi tahu ini adalah perintah daripada Allah, maka Hajar pun terima dan Ibrahim pun melangkah pergi pulang semula ke bumi Syam tanpa menoleh ke belakang lagi. Dan dia berdoa, dia menghadap wajahnya ke langit, berdoa kepada Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam, dia kata, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarat la'allahum yashkurun. Nabi Ibrahim doa, ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian daripada keturunanku ini di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman.
yang berada dekat dengan Baitullah, rumah Engkau ya Tuhan kami. So kat sini is satu petanda sebenarnya is memang Kaabah itu sebenarnya sudah wujud sebelum daripada zaman Nabi Ibrahim. Dalam satu riwayat hadis menyebut yang pertama sekali membinanya adalah Nabi Adam, tetapi pada zaman Nabi Ibrahim ni dia dah hancur lah. Yang akan renew balik dia punya binaan adalah Nabi Ibrahim. Kemudian dia doa lagi, ya Allah ya Tuhan kami, supaya jagalah mereka ini supaya satu hari nanti mereka ini akan mendirikan salat. Jadikanlah hati mereka, sebahagian manusia ini cenderung sayang kepada mereka, dan berilah rezeki kepada mereka dalam bentuk buah-buahan, mudah-mudahan mereka akan bersyukur. So ibu Ismail alaihissalam, Hajar pun dia kembali menyusukan Ismail dalam keadaan yang sangat-sangat haus, sampaikan Nabi Ismail pun hentak-hentak kaki macam tantrum sikit lah kita kata kan. Dia merengek-rengek. Hajar pun pergi mencari air tetapi tak bertemu dengan air di bukit-bukit yang kering kontang itu. Dia pergi ke Bukit Safa, dan bukit yang paling dekat dengan dia sebut dia berdiri dekat Bukit Safa, dia pandang kat situ, mana tahu ada orang dekat sana sini, mungkin ada air ke, ada rumah ke, tapi tak ada siapa pun. Tak nampak ada air pun, memang tengah-tengah padang pasir sungguh. Dia pun berlari-lari anak sampai ke Bukit Marwah. Dia pun naik ke sana balik tengok ada tak siapa-siapa kat belah sana. Tak ada juga. Dia pun lari balik pergi ke Bukit Safa 7 kali. Macam yang kita buat masa umrah ataupun haji tu kan. Nampak jauh kan? Maksudnya nak lari 7 round tu pun dalam 3 km juga jauhnya. Jadi itu yang berlaku kan. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kata dalam sebuah hadis, sebab itu manusia ni diperintahkan untuk melakukan ibadah sa'i sempena mengingati tentang apa yang menimpa ataupun ujian yang dilalui oleh Hajar alaiha assalam. Masa dia berada di Bukit Marwah, maka kat situ didengar satu suara yang menyuruh dia untuk diam. Kemudian Hajar cuba nak dengar suara tersebut, sampailah dia dengar ada suara itu kata dia akan mendapat pertolongan. Kemudian dia pun mendapati ada malaikat yang berada di dekat dengan Telaga Zamzam. Sekarang masa tu tak ada lagi Telaga Zamzam, dan malaikat tersebutlah sebenarnya yang kita kata mengaiskan dia punya sayap dia sampai keluarnya mata air daripada Telaga Zamzam itu, dan keluar sampaikan dalam sebuah hadis Nabi SAW kata, semoga Allah merahmati ibu Ismail sekiranya membiarkan Zamzam ataupun sekiranya dia tidak menciduknya, nescaya Zamzam itu hanya mata air yang terbatas. Kemudian Hajar pun, so kita kat sini kita tahu ramai orang ingat air Zamzam tu keluar daripada hentakan kaki Nabi Ismail, tetapi bukannya hentakan kaki Nabi Ismail, tapi daripada malaikat yang telah membantu mengeluarkan air Zamzam tersebut. So Hajar pun segera lari pergi ke Telaga Zamzam tersebut, dia minum air Zamzam tu dan dia susukan anak dia. Dan malaikat pun kata kepada Hajar, jangan takut, engkau tidak akan disia-siakan. Di sinilah kelak akan terletaknya Baitullah yang akan dibangunkan oleh anak ini dan ayahnya. Sesungguhnya Allah tidak akan menyanyiakan kekasihnya. Dan kalau kita tengok dulu Baitullah ataupun Kaabah ini, tempat dia agak tinggi sikit daripada kawasan permukaan tanah. Sebab dan masa tu boleh kata sering jugalah terjadi banjir yang boleh mengikis sebahagian daripada shape sebenar Baitullah. Kalau kita ingat kisah Nabi SAW masa umur dia around 35, kan ada berlaku juga banjir yang mana telah merobohkan sebahagian besar construction Baitullah tu kan, yang peristiwa Nabi letakkan Hajar Aswad tu kembali ke tempat dia tu. Dan itu berlakulah sebelum itu beberapa kali banjir yang telah merobohkan Kaabah tersebut. Sampai kita kata
pernah maksudnya terkikis lama lah Baitullah ni, sampai satu hari ni datang kelompok daripada Bani Jurhum yang kita ceritakan dia datang daripada Yaman, dia lalu masa tu kebetulan dekat Mekah. Bila didapati kat situ ada air mata air Zam-Zam, dia boleh dapat daripada burung-burung kan, burung-burung pun datang minum. So dia tahu dekat situ macam ada mata air. Dia follow burung tersebut dan dapati ada mata air. Di situ ada seorang wanita, seorang ibu, itulah Hajar, dan juga seorang budak. So kebetulan Bani Jurhum ini dia memang nak mencari air dekat kawasan tersebut sebab mereka pun sedang bermusafir, mencari-cari tempat. Dan dia pun tengok ada wanita itu, iaitu Hajar, dia pun minta izin kepada Hajar untuk nak minum air Zam-Zam ni. Dan Hajar pun bagi tahu, boleh kalian minum tetapi kalian tidak berhak untuk nak memiliki air ni. Maksudnya air ini adalah milik kami. Dan itulah, kat situlah saat mulanya Bani Jurhum pun menjadi kawan kepada Hajar Ismail kat situ. Dia take care ibu, dia tengok anak-anak ni. Dia pun minta izin untuk nak duduk dekat kawasan mata air ni. So di situ kira automatically Hajar bersama dengan kabilah Bani Jurhum yang datang berpindah ke sana. Bani Jurhum, which is kabilah asal bahasa Arab, yang mereka ini berbahasa Arab. Nabi Ismail, if I'm not mistaken, dia bercakap bahasa yang sama dengan ayahnya dulu, bahasa Syrian. Sebelum bila dia masa tapi dia kan baby masa tu. Nabi Ibrahim ni bukan bercakap bahasa Arab, tetapi Bani Jurhum ni kita kata dia daripada suku Ya'rab bin Qahtan. So daripada Arab, bangsa pure Arab, pure asli ni, mereka ini duduk dekat kawasan tersebut. Jadi Nabi Ismail pun membesar dan belajar bahasa Arab daripada Bani Jurhum tersebut. Sampailah Nabi Ismail semakin dewasa, semakin besar, dan Nabi Ismail pun bernikah dengan wanita daripada Bani Jurhum. Akhirnya ibu kepada Nabi Ismail, Hajar, pun wafat. Maka datanglah Nabi Ibrahim setelah Nabi Ismail menikah. Ibrahim bila dia datang, dia nak tengok anak dia Ismail, tapi dia tak dapat bertemu dengan Nabi Ismail sebab dia tengah keluar. So ditanya kepada isteri dia tentang, masa tu dia singgah dekat rumah Ismail, ada isteri Nabi Ismail, dia tanyalah. Jadi isteri Nabi Ismail ni kata suami dia keluar mencari nafkah. Kemudian Nabi Ibrahim pun dia tanyalah tentang macam mana keadaan rumah tangga ni semua. Isteri dia cuma mengadu je lah. Dia kata kami ni hidup macam biasa, kami ni hidup susah, komplain sana, komplain sini. Dan Nabi Ibrahim pun cakap dekat isteri dia, kalau suamimu balik nanti, sampaikan salam aku kepada dia dan katakan kepadanya supaya gantikan pintu rumahnya. Jadi bila Nabi Ismail balik, maksudnya Nabi Ibrahim dia tak tunggu dia balik. So masa Nabi Ismail datang, dia ada feel something. So ditanya kepada isteri dia, siapa yang datang tadi? Isteri dia kata, tadi ada orang tua macam ni, ciri-ciri dia. Ditanya kat mana engkau dan diceritalah. So Nabi Ismail bila dengar cerita dia tahu, dia tahu itu ayah dia lah, Nabi Ibrahim. So ditanyalah, ada apa-apa pesan tak daripada ayah dia? Isteri dia tu bagi tahu, ada, dia kata supaya engkau gantikan pintu rumah. So Nabi Ismail pun kata, itu adalah ayahku dan dia telah memerintahkan kepada aku untuk nak menceraikan kamu. Maksudnya sebab Nabi Ibrahim tahu isteri yang duk banyak komplain, duk komen pasal rumah tangga, pasal suami dia ni semua tanpa sebab ni, bukan isteri yang baik. So Nabi Ibrahim pun pesan nasihat kepada Ismail supaya berpisah dengan isteri dia. So Nabi Ismail pun follow order ayah dia dan minta bekas isteri dia untuk pulang ke pangkuan keluarga dia. Dan dia pun berkahwin dengan wanita lain, puteri daripada suku kabilah Bani Jurhum. Dan tak lama kemudian Nabi Ibrahim pun kembali datang nak bertemu dengan Nabi Ismail. Dan benda yang sama berlaku, Nabi Ismail kat luar tengah kerja, tengah cari nafkah. So bila ditanya apa khabar kamu, macam mana kehidupan kamu dengan suami kamu, isteri itu bersyukur saja.
Alhamdulillah, so everything is good, baik. Dan dia kata kami pun makan cukup baik ni semua, dia layan Nabi Ibrahim dengan baik semua. Kemudian Nabi Ibrahim pun doakan keberkatan kepada isteri Nabi Ismail ni. Masa tu dia tak tahu lagi itu adalah ayah mertua dia. Walaupun masa tu dia hanya mampu menghidangkan apa sangat sikit je, tetapi Nabi Ibrahim tahu bahawa isteri Nabi Ismail ni is trying her best untuk nak serve dia. Nabi Ibrahim pun doakan keberkatan kepada sekadar apa yang dihidangkan kepada dia. So kemudian dia pesan, dia kata tak apalah aku balik dulu. Padahal jauh tu nak balik ke Palestin tu. Perjalanan yang sebulan agaknya lamanya, tetapi tak sanggup tunggu untuk nak jumpa dengan anaknya Ismail. So sampai dia kata isteri kalau Nabi Ismail balik, kata kat dia is kuatkan pintu rumah dia, stay. So bila Nabi Ismail balik, dia tanya macam ada orang datang tadi. Dia kata ya ada orang tua begini. Dia kata macam ni. Sampai Nabi Ismail pun kata, oh okey, itu ayah aku. Dia datang untuk nak tanya tentang kondisi kita dan dia maksudkan pintu rumah itu adalah engkau. Diperintahkan aku untuk nak pertahankan kamu, untuk nak keep our marriage ataupun maintain our rumah tangga. Dan setelah beberapa waktu, Nabi Ibrahim pun datang. Masa tu Nabi Ismail tengah dia buat something dekat dengan tempat air Zam-Zam. Masa tu Nabi Ismail terlihat Nabi ayah dia, Nabi Ibrahim, dan dia pun bangun dan dia peluk ayah dia. Kemudian Nabi Ismail pun dia pun cakap Allah telah memerintahkan satu urusan. Ismail pun kata, apa yang Allah dah perintahkan kepada dirimu? Nabi Ibrahim pun jawab, kau nak tak membantu aku? Nabi Ismail pun cakap, of course, I will help you. Kemudian Nabi Ibrahim kata, sesungguhnya Allah telah perintahkan kepada aku untuk nak membangunkan rumahnya di sini. Kemudian Nabi Ibrahim pun tunjuk kepada satu tempat tanah yang telah Allah tetapkan. Dia kata kita akan membina Baitullah, memperbaharui binaan Baitullah Kaabah di sini. Dan kemudian Nabi Ismail pun tolong bagi batu, Nabi Ibrahim pun letak susun, Nabi Ismail ambil batu, susun tinggi demi tinggi. Dan Nabi Ibrahim pun berdiri di atas satu batu lah yang beliau berdiri. Itu konon yang dikatakan juga makam Ismail yang sekarang ni kita tengok berada di berhampiran dengan Kaabah. Berterusan diorang berdua ni, ayah dan anak ni doa kepada Allah yang Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami ini, sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dia pun terus berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Okay. Kemudian itulah apa yang terjadi dalam kedua-duanya untuk nak membina Baitullahi Kaabah. Kemudian kita kata kita pun tak sure sebenarnya berapa umur Nabi Ismail ketika itu. Tak disebutkan tentang usia Nabi Ismail ketika itu, tapi disebutkan kisah itu berlaku setelah Nabi Ismail berkahwin lah masa tu, dan kita pun tak tahu berapa umur dia berkahwin ketika itu. But we want to talk about also tentang kisah penyembelihan Nabi Ismail. Kita nak bercakap tentang Nabi Ismail alaihi assalam. Baik. Sebelum itu dalam Al-Quran Allah Azza wa Jal ada menyebut satu ayat dalam surah As-Saffat. Apa kata Allah Azza wa Jal? Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin rabbi habli minas salihin. Nabi Ibrahim pun doa, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku dan dia yang memberikan petunjuk kepada aku. Ya Tuhanku, anugerahkan kepada aku anak yang termasuk daripada kalangan orang-orang yang saleh. Maka Allah kata,
Fabasyarnahu bighulamin halim. Lalu kami berikan khabar gembira bahawa dia akan memiliki seorang anak yang amat sabar. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ فَعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ. Bila anak itu sampai kepada satu usia, maka Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk berkata kepada anaknya, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku menyembelihmu, maka apa pendapat, apa pandanganmu? Dan dia menjawab, wahai ayahku, kerjakanlah, lakukanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu. InsyaAllah kamu akan mendapati aku daripada kalangan orang-orang yang bersabar. فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ. Bila kedua-duanya telah berserah diri dan Nabi Ibrahim pun dah baringkan anaknya untuk nak menyembelih anaknya itu, maka kami pun panggil, wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpimu, sesungguhnya demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berlaku baik, dan ianya adalah satu ujian yang berat dan nyata bagimu. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ. Maka apa Allah Azza wa Jalla sebut kepada Nabi Ibrahim, dan kami gantikan anak itu dengan seekor sembelihan yang besar, dan kami abadikan, kami jadikan Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang kemudian salam sejahtera dilimpahkan ke atas Ibrahim. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik, sesungguhnya ia termasuk daripada hamba kami yang beriman. Kemudian Allah kata, وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ. Dan kami berikan khabar gembira kepada kelahiran Ishak, seorang Nabi yang termasuk daripada kalangan orang yang saleh. Kami limpahkan keberkatan ke atasnya dan ke atas Ishak. Dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada pula yang zalim terhadap diri mereka sendiri dengan nyata. Jadi Allah Azza wa Jal sebutkan kisah ini, kisah tentang macam mana Nabi Ibrahim diperintahkan untuk nak menyembelih anaknya ini, dan ini termasuk daripada punca ataupun satu peristiwa yang very symbolik yang membuatkan pada sampai hari ini, pada hari raya Kurban, kita akan udhiyah, kita akan menyembelih binatang korban sempena kepada ingatan Allah, sempena kepada Nabi Ibrahim AS. But there are something that I want to tell you about, yang bila Allah Azza wa Jalla sebut dalam Quran tadi, apa Allah kata? وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ. Allah kata kami telah tinggalkan Ibrahim itu menjadi sebutan yang baik kepada orang-orang selepasnya. Salam sejahtera ke atas Nabi Ibrahim. Kerana Allah makbulkan doa Nabi Ibrahim AS ini, maka sampai kepada hari ini, kalau kita tengok, Allah Azza wa Jal maintainkan banyak daripada amalan-amalan yang simbolik daripada Nabi Ibrahim AS untuk kita lakukan. Sebab bila kita lakukan benda ini, kita akan ingat kepada Nabi Ibrahim. Itu yang dimaksudkan dengan sebutan yang baik. Allah jadikan Nabi Ibrahim ni sebutan yang baik kepada orang-orang lain selepas daripada engkau, termasuk daripada kalangan kita umat Islam ini. Dan bukan hanya orang Islam ini sendiri, tetapi Nabi Ibrahim ni adalah sebutan yang baik kepada kalangan orang-orang Jews, orang-orang Kristian
Even orang Kristian dan Yahudi sendiri pun cuba nak claim Nabi Ibrahim itu adalah Nabi mereka. Tetapi Allah Azza wa Jal bidas dalam Al-Quran. Allah kata, Ma kana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Bukanlah Nabi Ibrahim itu daripada kalangan orang Yahudi, bukanlah daripada kalangan orang Kristian, tetapi dia adalah seorang yang musliman, seorang yang hanifan, yang seorang yang Allah kata dia adalah di atas syariat Islam. Kemudian sebutan yang baik ini, if kita perhatikan, tengok daripada amalan-amalan agama kita sendiri. Hajinya. Haji itu adalah daripada simbolik daripada kisah Nabi Ibrahim AS. Raya haji, kita berkorban, simbolik daripada Nabi Ibrahim. Lari Safa dan Marwah, simbolik daripada agama ataupun daripada seruan Nabi Ibrahim AS. Anything about haji is simbolik kepada Nabi Ibrahim AS. Belum lagi is kalau kita tengok macam mana Allah kekalkan kita ini menyebut Nabi Ibrahim dengan baik. Kita berdoa untuk Nabi Ibrahim. Perasan tak dalam setiap daripada solat kita tahiyat akhir, kita akan doa untuk Nabi Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu yang kita kata sebagai salawat Ibrahimiyah, yang ada di akhir ataupun di hujung solat kita. Kita doa, kita salawat, kita doakan keberkatan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan itu semua merupakan sebahagian daripada sebutan yang baik kepada Nabi Ibrahim. Dan ini mafhum daripada apa yang Allah kata, kami telah tinggalkan Nabi Ibrahim ini menjadi sebutan yang baik kepada generasi yang selepas daripadanya. So itulah kelebihan, keunikan Nabi Allah Ibrahim, hasil daripada kesabarannya. Bayangkan nak diuji untuk nak sembelih anak sendiri, dan anak itu pula langsung tak ada bangkangan, terima sahaja. Kalau kata apa yang telah Allah perintahkan without any question. Kalau tak, kita akan fikir apa hal kena pergi sembelih anak. But itu semua adalah hanya ujian yang Allah nak uji keimanan seorang Nabi Allah Ibrahim. Tetapi itu khas untuk Nabi dan Rasul. Sebab mereka ini ada sumber wahyu yang memelihara. Kita ni jangan pandai-pandai. Kalau kita nampak dalam mimpi tu kita sembelih anak kita, jangan kita pergi sembelih. Kita kata ini macam kisah Nabi Ibrahim. Sebab yang pertama sekali, kita bukan Nabi, kita bukan Rasul, kita tidak dipandu oleh wahyu. Bahkan mimpi kita itu boleh jadi juga adalah daripada hasutan syaitan, mainan tidur. So jangan kita menjadikan mimpi ini sebagai hujah kita. Beza antara kita dengan para Nabi. Para Nabi itu wahyu diturunkan, salah satu daripada caranya adalah melalui mimpi. So jangan sama sekali kita jadikan mimpi ini sebagai hujah kita. Ramai orang daripada kita sekarang ni, mimpi itulah yang kita jadikan sumber syariat. Macam mana kau boleh dapat amalan zikir ni? Sebab aku dalam mimpi tu aku berjumpa dengan someone, dia ajar aku mimpi ni. Sebab mimpi ini something yang you cannot prove it. You cannot prove it. Even if I tell you something about my dream, even you cannot tell me which it is true or not. It's up to me. If I lie to you, probably mungkin ada orang yang akan percaya. Tetapi sebab tu mimpi ini ulama tidak jadikan sebagai satu sandaran hukum. Hanya sekadar nak buat sembang, nak buat macam happy sikit, it's okay. Tetapi jangan sesekali kita jadikan mimpi itu sumber untuk nak kita buat sesuatu amalan, untuk kita tambah kurang syariat kita. Sebab mimpi itu tiada pembuktian yang jelas. Kalau ada dalam buku ni, kita boleh check. Kalau ada dalam mana-mana tempat, kita boleh semak. Tetapi mimpi, kita bedah otak dia pun kita tak boleh nak check kan. Sebab tu jangan pandai-pandai kata, oh kenapa hadis ni sahih? Sebab aku mimpi kata hadis ni sahih. No. Ia tidak boleh diambil kira di dalam disiplin ilmu agama. Kalau tak, semua orang
yang tak kira lah siapa-siapa pun, bila dia nak kata boleh ke, nak kata tak boleh ke, dia kata dia benar sebab aku mimpi, sebab aku mimpi, sebab aku mimpi. Rosak cacah merbau agama kalau kata agama ini berlandaskan kepada mimpi semata-mata. Baik. So itu antara yang berlaku kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi assalam. Baik, kemudian ada satu kisah yang kita nak ceritakan tentang, sikit lagi kita nak cerita tentang kelahiran Nabi Ishaq. Bila Nabi Ishaq ni dia dah kita beritahu dia lahir 13 tahun selepas daripada kelahiran Nabi Ismail alaihi salam. And tadi kita dah cerita apa yang berlaku di Mekah. Meanwhile di Palestin, suddenly masa itu adalah masa yang mana Allah telah janjikan kepada kaum Nabi Lut untuk diazab. Kisah Nabi Lut kita akan cerita selepas ini. Tetapi Allah bila diutuskan malaikat yang akan datang mengazab kaum Nabi Lut, malaikat ini dia datang dulu disinggah dulu ke rumah Nabi Ibrahim alaihi salam. Even dalam Quran sendiri Allah kata hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Wahai Muhammad, adakah kamu pernah mendengar tentang kisah Nabi Ibrahim ini dengan tetamunya yang dimuliakan? Idza khalu alaihi faqalu salaman qala salamun qaumun munkarun. Dia orang tiba-tiba datang, tak ada siapa-siapa kenal. Tiba-tiba dia bagi salam. Salam. Nabi Ibrahim jawab balik salam. Tapi siapa kamu ni? Tak dikenali pun. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Kemudian Nabi Ibrahim ni subhanallah, dia dikatakan antara manusia yang mula-mula sekali sunnah memuliakan tetamu ini dikenali daripada Nabi Ibrahim. He is someone that really I don't know what to call in English, who are memuliakan tetamu, daif bahasa guest kan. So dimuliakan tetamu dia. Sampai bayangkan ini tetamu yang dia tak kenal datang malaikat ni menyamar sebagai tetamu dia. Dia pergi sekejap, disembelih ijlin samin, lembu yang gemuk. Disembelih lembu yang gemuk semata-mata untuk nak menjamu. Dia bukan sembelih lembu kurus Maksudnya dia bukan sembelih ala kadar. Dan kebiasaannya kalaulah seorang dua datang ke rumah kita, kita tak sembelih seekor lembu. Kita pergi beli frozen je. Kita beli frozen daging je ke. Disembelih seekor ni. Gemuk pula tu untuk nak dihidangkan kepada para tetamu. Dan alhamdulillah sunnah ini sebenarnya masih ada di kalangan ramai lagi daripada kalangan bangsa Arab. Dan dulu pun saya masa ada kawan tu pun, dia datang 2 orang je nak pergi jumpa dengan sahabat lama dia dekat Riyadh. Subhanallah, dia sembelih seekor kambing untuk nak jamu 2 orang tu kan. Confirm lah tak habis. Tetapi nilai yang dia nak muliakan tetamu dia, someone yang special to them, dia sampai sembelih seekor kambing. Dan saya sendiri pun nak cuba ajarkan benda ni kepada anak-anak murid saya dalam tahun lepas. Masa anak-anak murid saya datang ke rumah, so nak didik anak-anak murid kita juga supaya dia boleh menghayati sunnah Nabi Ibrahim ni, satu sunnah tradisi yang baik di kalangan masyarakat, supaya mereka juga satu hari nanti bila mereka ini inspired daripada insya-Allah guru mereka ini, mereka juga akan buat yang sama. So masa dia orang datang, saya bawa dia orang ni pergi ke kandang kambing yang ada dekat-dekat sini ni, dan beli seekor, sembelih. So dia orang sembelih sendiri kambing tersebut, dan kemudian lapar dan kita makan. Jamu buat nasi Arab, sup lagi, kita makan kat rumah. So hopefully insya-Allah anak-anak murid tu dia boleh follow lah contoh-contoh tu insya-Allah. So bila dah siap jamuan tu, maka dia pun hidangkan kepada kaumnya, dan kaum dia tak makan, tetamu dia tak makan. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Dia ingat mungkin tetamu dia malu. Lepas tu dia dekatkan lagi makanan tu, tolak dekat dengan tetamu, dia kata ala ta'kulun, why you guys not eating? Fa'awjasa minhum khifah qalu la takhaf wa bashiruhu bighulamin halim. Dia pun dah rasa macam apa hal tetamu aku ni datang-datang tak nak makan pun. Aku dah buat jamuan ni penat-penat kan. Tapi dia tak makan, dia ada niat jahat ke?
Sebab dia tak kenal tamu tu. Dia tengok dia tak tahu. Kemudian malaikat pun ada sebut la takhaf inna ursilna ila qaumi Lut. Jangan takut, kami ini malaikat yang diutuskan kepada kaum Nabi Lut. Kemudian Allah kata wa basyaruhu bi ghulamin halim. Dan kami datang sini ni nak bawa dua berita. Satu, kami sedang dalam perjalanan untuk nak azab kaum Nabi Lut. Dan secondly is kami nak bagi tahu bahawa kamu dan Sarah akan mendapat anak. Maka fadhahikat, Sarah bila dengar khabar tu dia ketawa. Dia ketawa terbahak-bahak. Kan sebab apa dia ketawa? Dia kata a'alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha inna hadha la shay'un ajib. Macam mana aku nak lahirkan anak? Aku ni dah tua, suami aku ni pun dah tua bangka lah. Macam mana aku nak melahirkan lagi anak? This is something is very ajib, something is very magical. Maka malaikat tu jawab, qalu ata'jabina min amrillahi rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal baiti innahu hamidun majid. Apa yang kamu nak pelik? Ini semua perintah daripada Allah, ini semua rahmat Allah, keberkatan Allah ke atas kalian ahlal bait. Itulah detik-detik yang mana Allah nak ceritakan kepada Nabi Ibrahim mereka ini akan dikurniakan anak. Kemudian di situlah kelebihan yang unik dia Allah sebut dalam Quran, kami beritakan kepada Nabi Ibrahim bahawa dia akan memiliki nama anak bernama Ishaq. Kan? Yang tadi kita dah bacakan ayat ini. Maksudnya nama Ishaq ni sendiri pun datang daripada Allah Azza wa Jal. So Nabi Ishaq alaihi salam dia adalah adik kepada Nabi Ismail alaihimu assalam. So inilah kisah yang berlaku antara Nabi dalam kalangan family Nabi Ibrahim dan anak-anaknya Nabi Ismail alaihi assalam. Dan insya-Allah apa cerita yang berkenaan dengan Nabi anak-anaknya Nabi Ishaq, Nabi Ismail ni kita akan ceritakan for the next, yang akan melengkapkan kepada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai kaum keluarganya. Alright. So if kalau ada sesiapa yang ingin bertanya, yang insya-Allah kalau boleh untuk nak saya jawab, kita akan cuba untuk nak menjawabnya. But before that, I want to talk about wafat ataupun umur Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibnu Jarir At-Tabari dia ada sebut dalam kitab sejarah dia, tarikh, dia ada sebut bahawa Nabi Ibrahim ni dilahirkan pada zaman Raja Namrud bin Kan'an. Ada yang mengatakan raja tersebut adalah Ad-Dhahhak, tadi yang kita sebut, seorang raja masyhur yang disebut sebagai raja 1000 tahun, yang mana raja tersebut sangat dikenali sebagai raja yang zalim. Dan sebahagian daripada orang dikatakan bahawa sebelum itu lagi Nabi Nuh pernah diutuskan kepada mereka. Dan Nabi Ibrahim dilahir di daerah yang berdekatan ataupun di kawasan Aru ataupun berdekatan dengan kawasan Babylon. Dan secara ringkasnya is apa yang telah kita sebutkan tadi. But kemudian detik-detik sebelum Nabi Ibrahim ini wafat, kalau kita tengoklah adalah macam-macam. Sebelum tu kita nak cerita tentang ada rumah tangga lah Nabi Ibrahim, dia ada 2 anak, dia ada Nabi Ismail dan Nabi Ishaq. Siti Sarah dia meninggal dunia sebelum Nabi Ibrahim dekat sebuah perkampungan yang berdekatan dengan Kan'an. Masa tu Sarah telah berumur 129 tahun. Itu apa yang disebutkan dalam sumber Israiliyat lah. So Nabi Ibrahim ni dia rasa sangat-sangat sedih dengan kewafatan isterinya itu. Kemudian Nabi Ibrahim juga ada melamarkan untuk anaknya Ishaq untuk bernikah dengan wanita bernama Rifqah, yang mana kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam juga dalam sumber Israiliyat mengatakan bahawa dia ada mengkahwini wanita bernama Qaturah dan melahirkan anak-anaknya antaranya Zamran, Yaqshan, Madan, Madian, Shiqaq dan Syuh.
Dan mereka sebutkan bahawa anak-anak Qaturah tersebut tidak memiliki anak-anak sama sekali. So kalau daripada riwayat ni sudah datang daripada mana? Orang yang mengatakan bahawa orang Melayu ni datang daripada isteri ketiganya, iaitu Qaturah. Sebab dalam sumber sejarah ni kata Qaturah ni anak-anak dia tak ada waris lah, tak ada keturunan. So nak claim, nak dakwa sesuatu, we have to bring the proof. We cannot claim dan make some theories kemudian nak suruh orang percaya without any scientific ataupun any solid evidence. Dan ada yang mengatakan bahawa Nabi Ibrahim ni diwafat secara tiba-tiba, macam mana Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihimussalam. Tapi ada juga yang mengatakan bahawa Nabi Ibrahim alaihissalam dia mengalami sakit dahulu sebelum dia wafat pada usia 175 tahun. Ada yang kata 190 tahun. Dan Nabi Ibrahim ni dikuburkan di kawasan Habrun, di sisi isterinya Sarah, yang sekarang ni kalau kita tengok di Palestin, yang Israel tengah claim sekarang, ada kubur wallahu ta'ala alam yang diorang claim itu sebagai kubur Nabi Ibrahim alaihissalam yang berada di bawah. Kan family dia tu ada di atas, Nabi Ibrahim tu dikatakan ada di bawah. Allah ta'ala alam lah daripada adakah di situ sebenarnya adalah kubur Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada macam-macam riwayat dalam sejarah. Kalau cerita Ibnu Asakir, dia ada cakap bahawa Nabi Ibrahim dikuburkan di sebuah batu yang tertulis di belakangnya adalah beberapa tulisan dekat situ. And kuburan Nabi Ibrahim, Ishak dan Yaqub ni dia berada dalam satu bangunan persegi 4 yang dibangunkan oleh Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam di daerah Habrun, yang sekarang ini dikenali sebagai daerah Al-Khalil. Dan siapa mungkin ada orang yang pernah pergi ke sana tu, ini juga apa yang disebut oleh Ibnu Kathir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Anak-anak Nabi Ibrahim ni adalah Nabi Ismail yang lahir daripada Siti Hajar Al-Qibtiyah, dan Nabi Ishaq yang lahir daripada Sarah. Kemudian Nabi Ibrahim yang kita kata tadi, dia bernikah dengan Qaturah binti Yaqdhan binti Al-Kan'aniyah yang melahirkan 4 orang anak, Madian, Zamrad, Saraj, Yaqshan, Nusyuq, dan yang keenam, I'm not sure about the names. Kemudian dikatakan Nabi Ibrahim juga menikah dengan wanita bernama Hajun binti Amin yang melahirkan juga 5 orang anak, Kaisan, Suraj, Amin, Latan dan juga Nafis. So itu apa yang telah disebut antaranya oleh Abul Qasim As-Suhaili dalam kitab dia At-Ta'rif wa Al-I'lam. Wallahu ta'ala alam. Kita tengok, Masya Allah, ada Ustaz Reza di sini. Dia tanya kisah isteri Nabi Ibrahim bernama Qaturah itu sahih ke doktor? Reza dibawa soalan-soalan saya rasa daripada Facebook. Kesahihan dia itu kita tak tahu, tetapi itulah sumber-sumber yang disebutkan oleh Israiliyat. Israiliyat menyebut bahawa itu yang kita dah sebut, isteri-isterinya ada antaranya bernama Qaturah sebagai isteri yang ketiga, dan yang keempat bernama Hajun. Tetapi sumber Israiliyat ni is okay untuk nak kita terima sebagai satu, okey, dia sebut nama, itu tak ada masalah. Tetapi dalam sumber Israiliyat juga ada sebut bahawa Qaturah punya anak-anak ni dia tak ada waris. Itu pun tak ada masalah. Dia Israiliyat nak cerita bahawa Ibrahim ni ada isteri nama fulan, kan nama fulan, anak nama fulan. It doesn't matter. Tetapi saya tahu ramai orang duk tanya pasal Qaturah ni, pasal ada claim kat sana dakwa bahawa bangsa Melayu ni datang daripada Qaturah. So yang ini is something yang different issue, sebab we don't have any proof. Tak ada dalam sumber Israiliyat pun Melayu ni datang daripada Qaturah. Kalau ada siapa-siapa pun yang nak kata Melayu ni datang daripada keturunan Qaturah ni, claim some bukti, claim proof. Bawa satu bukti scientific. You have to prove it. Otherwise semua orang boleh dakwa je nak dapat kredit. But kalau ya pun it doesn't matter. Bukannya satu apa-apa kelebihan kepada kita ke, tak ada kelebihan apa pun. Kita semua adalah daripada Adam, wa Adamu min turab. Nabi SAW kata kita semua daripada Adam, dan Adam itu adalah daripada kalangan turab. Assalamualaikum doktor, adakah 5 rukun Islam ada relationship dengan Nabi Ibrahim alaihissalam? Mohon penjelasan. Some of them yes, some of them is probably a different. Basic rukun iman itu ada. Misal kata
syahadatain. Kita bila kata syahadatu alla ilaha illallah, bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Itu semua adalah seruan para anbiya. Muhammadur Rasulullah itu adalah untuk ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kitalah umat akhir zaman. Takkanlah Nabi zaman-zaman Nabi Ibrahim tu ada tentang syahadah yang kedua tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat itu ada. Puasa itu ada. Puasa itu Allah kata ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kami telah wajibkan kepada kamu untuk berpuasa sebagaimana umat-umat terdahulu supaya kalian bertakwa. No is no problem. Haji itu walaupun ada, sebab Allah sebut dalam Quran, Allah kata kepada Nabi Ibrahim, wa'adzim fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Serulah manusia untuk nak menunaikan haji. But there are some isyarat yang menunjukkan bahawa actually haji itu bukan hanya wujud pada zaman Nabi Ibrahim, tetapi juga wujud disyariatkan juga kepada nabi-nabi lain. Seperti if I'm not mistaken juga pada zaman Nabi Musa alaihi salam, masa kisah dia nak cuba berkhidmat kepada yang bila dia bertemu dengan dua wanita tu kan, Thamaniyah Hijaj, dia nak servekan diri dia untuk mengambil upah selama 8 tahun. Istilah tahun tu digunakan perkataan Hijaj, maksudnya 8 tahun 8 haji, 8 kali haji yang diukur sehaji ni sekali setahun. So dekat sana ada isyarat bahawa syariat haji ini masih lagi diteruskan walaupun dia bermula daripada Nabi Ibrahim. So kita kena faham bahawa sebahagian daripada basic rukun basic iman ni semua sama. Ini adalah suruhan para anbiya dan rasul. Tapi manhaj ataupun kita kata syariat agama itu boleh jadi berbeza di antara satu agama lain mengikut zaman dan keadaan. Sebab tu Allah kata dalam Quran, walikullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap daripada umat itu dia ada satu syariat dan manhaj tersendiri. For example, mungkin kaedah untuk nak melakukan serta-serta amalan itu ada berbeza daripada umat kepada umat yang lain. Pada zaman Nabi Musa alaihi salam, kan, bila mana kaum Nabi Musa itu menyembah patung bernama patung yang dibuat oleh Samiri, maka kat situ cara nak bertaubat Allah kata bunuh antara satu sama lain. So cara mereka bertaubat tu dia orang kena mati. Dia kena bunuh each other untuk nak bertaubat. Tapi untuk umat Muhammad, Allah rahmati kita nak bertaubat tak perlu sampai untuk nak membunuh, untuk dihukum bunuh. Tetapi cukup untuk nak kita berdoa, bertaubat antara kita dengan Allah. So that is maybe a bit different antara satu syariat tu, mungkin ada antara satu sama lain. Dan Nabi Muhammad adalah ending penutup syariat yang kena semua. Allah telah wa anzalna 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaih. Al-Quran ini adalah muhaimin yang akan menentukan, yang akan merumuskan, yang akan ubah balik apa yang syariat-syariat sebelumnya, must follow syariat Al-Quran. Kemudian ada tanya Ustaz, apakah peranan Ibnu Sirin yang terkenal sebagai penterjemah mimpi itu jika kita tidak digalakkan mempercayai mimpi? Ini satu something yang betul salah faham kepada apa yang saya sebutkan. Bukan kata mimpi itu tidak memberi erti. Even Nabi SAW pun kata mimpi itu juga boleh jadi mimpi orang saleh ni dia ada macam maksud dia. Apa yang saya maksudkan ialah mimpi itu dijadikan sumber sandaran agama. Ini tak boleh. Tapi kalau kita nak rasa macam okey, isyarat mimpi ini mungkin dia satu petanda baik untuk nak kita berasa tenang, gembira dan sebagainya. Itu tak ada masalah. Mimpi-mimpi yang, sebab mimpi ni ada macam-macam kategori. Tetapi yang saya maksudkan tak boleh gunakan mimpi sebagai hujah untuk buat agama. Tiba-tiba saya kata, okey tuan-tuan dan puan-puan, esok jom kita buat satu zikir ni. Saya pun create satu zikir. Sumbernya sebab apa? Saya dapat zikir ni daripada mimpi saya. Do not believe in that. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan tak boleh gunakan mimpi saya itu untuk nak jadikan itu sebagai amalan agama. Itu yang saya maksudkan di situ. Sebab mimpi bukan hujah dalam agama. Hujah dalam agama ini Al-Quran, As-Sunnah. Yang mana yang di situlah yang kita boleh check, kita boleh pastikan, kita tengok balik is it betul ataupun tidak. Kalau hadis tu orang bagi, kita itu pun hadis, kalau orang cakap, tak kira lah ulama cakap pun, kita boleh check, kita kena check.
Sebab tu kita tengok zaman-zaman dulu, para ulama zaman para hadis, ramai sahaja yang kita kata para ulama yang meriwayatkan hadis ni tapi diriwayatkan dengan sanad-sanad yang dhaif, sanad-sanad yang mungkin salah. Maka para ulama boleh cek. Para ulama cek dan mendapati ada kesilapan riwayat. Tetapi kalau mimpi berlaku, tak kiralah orang tu orang yang saleh, orang yang alim sekalipun, maka tidak menjadikan dia seorang yang maksum. Boleh jadi ada kesalahan, boleh jadi ada kelumpangan di mana-mana, tetapi dengan mimpi siapa nak cek? Macam mana kita nak cek? Nak tengok perawi dia, nak tengok ni semua ada dalam ni. Tak tahu, kita pun tak tahu dia menipu, dia tak menipu. Wallahu ta'ala alam. That's why benda yang uncertainty like this, we cannot make it as a principle of our deen. Otherwise, rosak agama. Saya kata mimpi saya macam ni, orang tu kata mimpi dia macam tu, orang ni kata mimpi macam ni, semua buat agama masing-masing. Maka berleluasalah bid'ah yang macam mana kita tengok ada pada kelompok-kelompok sekarang yang banyak duk kata mimpi ni sebagai sumber agama mereka. Yang ini yang saya maksudkan di situ. Bukan daripada sudut satu yang berita-berita baik untuk membuatkan kita rasa tenang atau whatever so it is, nak menterjemahkan mimpi itu pun dia ada satu bidang. Tapi itu bukan sandaran hukum. Itu kita kena faham. Tak pernah Ibn Sirin tak pernah menjadikan mimpi-mimpi orang tu untuk nak dikata ini okey, sebabkan mimpi orang ni kita kena jadikan benda ni sebagai satu sumber agama kita. Baik. Adakah kita orang Asia ni termasuk dalam keturunan Nabi Ismail juga, doktor? Saya ada dengar Nabi Ibrahim naik burak untuk melawat Nabi Ismail. Betul ke? Salam, doktor. Saya ada terbaca artikel masih ada ke umat Nabi Yahya di Iraq? Orang Asia nak kata keturunan Nabi Ismail. Tak payah sibuk nak keturunan Nabi Ismail lah. Kita ni keturunan Nabi Adam semua. Nak kata keturunan Nabi Ismail, cek lah susu galuh. Tapi siapa ada rekod tu? Siapa kena buat kajian kajian mendasar. Dia tak boleh benda ni kita buat teori-teori je. Teori ni tak jadi. Dia bukan satu bahan. Even kalau kata kita keturunan Nabi Nuh pun, anak kepada Nabi Nuh pun kufur kepada Allah. So it is not something yang something yang perlu sangat untuk nak kita check. Tapi itu wallahu ta'ala, saya tak tahu. Daripada sudut tu kena buat satu kajian lain pula. Nabi Ibrahim naik burak datang Nabi Ismail, tak ada diceritakan dalam riwayat yang sahih. Jadi yang itu pun kita tak boleh sabitkan juga. Kemudian ada terbaca artikel, ada ke umat Nabi Yahya di Iraq, nama dia Sabain Ma'idin. Allah Ta'ala alam. Daripada mana sumber dia, itu semua perlukan kepada apa sumber-sumber. At least ada disebutkan dalam kitab-kitab sejarah Islam untuk nak kita raikan. Baik. Jazakumullahu khairal jaza di atas kehadiran semua bersama dengan kita pada malam ini. InsyaAllah moga-moga kisah Nabi Ibrahim pada hari ini memberikan kita semua manfaat bersama, dan insyaAllah kita akan sambung lagi kisah dengan kisah Nabi Allah yang seterusnya, Nabi Ismail, Nabi Ishaq pada minggu hadapan, hari Rabu pada masa yang sama insyaAllah. Jangan lupa temu janji kita sahabat-sahabat di Facebook dan juga di IG live kita. Baik, kita bertemu lagi semua. Jazakumullah khairal jaza. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.